Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Sahabat-sahabat semua, skandal rasuah Datuk Dr. Jeffrey Kitingan kini bukan sekadar spekulasi kosong. Ada dokumen, ada surat rasmi dan rakaman perbualan, semuanya terdedah satu demi satu. Inilah kisah yang sedang menggegarkan politik Sabah, dan nama yang sering disebut bukan calang-calang orangnya. Timbalan Ketua Menteri Sabah merangkap Presiden Parti Solidariti Tanah Airku, STAR, Datuk Seri Jeffrey Kitingan. Malah pendedahan ini datang daripada seorang ahli perniagaan yang tidak asing lagi dengan kontroversi, yaitu Albert Tay. Jadi pada video kali ini mari kita bongkar, kita coba ulaskan satu persatu, karena cerita ini bukan sekadar tentang kuari ataupun lombong pasir, tetapi ia menyentuh soal integriti pemimpin, kelestarian alam sekitar, dan juga politik Sabah yang penuh dengan drama tersembunyi. Menurut pendedahan yang terbaru, Albert Tay mendakwa Jeffrey Kitingan sendiri memohon lesen kuari untuk 30 tahun, melibatkan kawasan seluas 80 hektar di hutan simpan Pulau Banggi. Untuk makluman Anda, kawasan itu bukan sembarangan kawasan. Ia diklasifikasikan sebagai hutan simpan kelas 1, kawasan perlindungan paling tinggi di Sabah yang sepatutnya tidak boleh disentuh. Fungsinya adalah untuk melindungi biodiversity, flora, fauna, dan juga memastikan ekosistem kekal terjaga. Tetapi berdasarkan dokumen yang ditunjukkan oleh Albert, permohonan itu dihantar melalui surat rasmi bertarikh 6 Desember tahun 2022 ditandatangani sendiri oleh Jeffrey Kitingan dan dialamatkan terus kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor. Lebih mengejutkan lagi, dalam dokumen yang sama terdapat arahan tulisan tangan Haji J pada 12 Desember 2022 yang berbunyi, "Sila teliti, tiada halangan jika teratur." Nah, dan arahan ini ditujukan kepada Setiausaha Hasil Bumi Sabah. Arahan ini juga memberi gambaran seolah-olah permohonan tersebut tidak ditolak, sebaliknya diberi laluan untuk dipertimbangkan, walaupun melibatkan hutan simpan kelas tertinggi. Albert juga mendakwa beliau sendiri berperanan untuk menyediakan syarikat proksi untuk mengemukakan permohonan itu kepada Jabatan Perhutanan Sabah. Namun, nama syarikat tersebut telah disunting dalam salinan dokumen yang dikongsi kepada media. Menurut Albert Tay, status permohonan masih dalam proses dan belum ada kelulusan ataupun penolakan rasmi setakat ini. Tetapi apa yang membuatkan cerita ini semakin panas ialah kenyataan Albert yang mengatakan beliau mendedahkan perkara ini kerana Kitingan sebelum ini menafikan sebarang penglibatan dalam projek perlombongan sambil melabel dirinya sebagai seorang conservationist ataupun pencinta alam sekitar. Ironinya, surat dan dokumen yang didedahkan seolah-olah bercanggah dengan image itu. Dan ini bukan pendedahan yang pertama. Sehari sebelum itu, Albert turut mengeluarkan satu lagi dokumen yang lain. Kali ini surat sokongan daripada Kitingan untuk projek perlombongan pasir di Pulau Balambangan, sebuah usaha sama dengan Yayasan Sabah. Surat bertarikh 25 April 2022 itu menunjukkan Jeffrey Kitingan menyokong penuh projek tersebut kerana kononnya ia mampu membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat dan memberikan pendapatan besar kepada Yayasan Sabah serta kerajaan negeri. Dalam surat itu juga beliau meminta Ketua Menteri Haji Jinor memberikan sokongan dan kelulusan penuh. Namun apabila diminta ulasan, Jeffrey Kitingan hanya berkata, "No comment." Nah, tidak cukup dengan itu, Albert turut mengeluarkan satu rakaman video perbualannya dengan Jeffrey Kitingan mengenai dakwaan pembayaran sejumlah wang, yaitu 1,78 juta ringgit kepada ahli politik veteran itu. Perbualan itu didakwa berlaku di sebuah restoran makanan laut di Kuala Lumpur pada 13 Oktober 2024 berkaitan dengan isu pembatalan lesen cari gali mineral. Dalam rakaman tersebut, jumlah wang yang disebut ialah 1,6 juta ringgit, tetapi Albert mendakwa jumlah sebenarnya lebih besar daripada itu. Apabila diminta penjelasan, Jeffrey Kitingan tidak menafikan perbualan itu berlaku, tetapi berkata beliau tidak benar-benar ingat dan mendakwa ia mungkin berkaitan dengan derma politik sebelum pilihan raya.
Katanya lagi, uang itu tidak ada kena-mengena dengan lesen mineral ataupun sebarang bentuk rasuah. Namun, Albert dengan lantang mencabar beliau untuk membuktikan dakwaan itu dengan dokumen rasmi. Contohnya, surat permohonan derma, resit rasmi, laporan audit tahunan, dan juga penyetak bank, dan apa saja bukti yang menunjukkan bahwa uang tersebut adalah derma politik yang sah. Selepas pendedahan ini, Jeffrey Kittingan dan beberapa pembantunya telah dipanggil oleh SPRM untuk siasatan, dan menurut laporan mereka disoal siasat selama beberapa jam. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki turut mengesahkan bahwa siasatan sedang berjalan berhubungan dakwaan terhadap Jeffrey Kittingan. Jadi kawan-kawan, disinilah timbul persoalan besar. Adakah pendedahan Albert Tay ini benar-benar mendedahkan sisi gelap politik Sabah, ataupun adakah ia sebahagian daripada permainan kuasa yang lebih besar? Karena jangan lupa, Sabah kini berada dalam kedudukan politik yang paling rapuh menjelang pilihan raya negeri yang akan datang. Nama besar seperti Jeffrey Kittingan memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju gabungan politik. Maka, apakah mungkin pendedahan ini hanya strategi untuk melemahkan kedudukannya ataupun sememangnya ada asas kukuh yang perlu rakyat tahu? Inilah persoalan kontroversi yang saya ingin lontarkan kepada Anda semua. Kalau benar seorang pemimpin yang menggelar dirinya pencinta alam sekitar sanggup menandatangani surat untuk melombong hutan simpan kelas 1, apakah makna sebenarnya konservasionis itu? Adakah kita sedang melihat seorang pemimpin yang hanya pandai bermain kata-kata? Atau inilah bukti bahwa politik Sabah penuh dengan percaturan kepentingan ekonomi pribadi? Lebih jauh lagi, bagaimana pula dengan peranan Ketua Menteri Hajiji dalam hal ini? Tulisannya yang berbunyi, tiada halangan jika teratur, sebenarnya boleh ditafsirkan sebagai lampu hijau. Adakah ini bermaksud kerajaan negeri memang bersedia membuka ruang bagi proyek yang melibatkan kawasan hutan simpan ataupun sekadar arahan prosedur biasa untuk penelitian? Apapun tafsirannya, rakyat berhak tahu karena ia melibatkan tanah, hutan, dan khazanah alam yang sepatutnya diwariskan kepada generasi yang akan datang. Dan jangan juga lupa, ini bukan kali pertama nama Jeffrey Kittingan dikaitkan dengan isu yang besar. Dari dahulu lagi beliau sering dikaitkan dengan kontroversi politik, termasuklah lompat parti, perjanjian politik, dan kini pula dengan skandal perlombongan serta kuari. Maka soalan yang wajar kita tanyakan, sampai bila rakyat Sabah perlu menerima pemimpin dengan rekod sebegini? Atau adakah pendedahan ini sekadar satu episode dalam permainan politik yang lebih besar, di mana wang, kuasa, dan sumber alam menjadi taruhan utama? Inilah drama politik Sabah yang sebenarnya penuh misteri, penuh kontroversi, dan penuh persoalan yang belum lagi terjawab. Jadi, sahabat-sahabat semua, apakah pandangan Anda? Adakah Jeffrey Kittingan benar-benar seorang pencinta alam seperti yang digambarkan, atau semua ini hanyalah topeng untuk melindungi agenda yang lain? Adakah dokumen, surat sokongan, dan rakaman yang didedahkan Albert cukup untuk membuktikan sesuatu yang lebih besar? Atau kita perlu tunggu siasatan SPRM untuk menentukan kebenaran? Tinggalkan komen Anda di bawah, di ruangan komen di bawah, karena saya yakin perbincangan ini akan menjadi sangat panas. Dan ingat, ini bukan sekadar isu individu, ini adalah soal masa depan Sabah, soal kelestarian alam, dan juga soal kepercayaan rakyat terhadap pemimpin mereka. Dan sebelum kita akhiri, bayangkan, jika semua pendedahan ini benar, apa lagi yang sedang menunggu untuk didedahkan? Apalagi rahasia yang masih tersimpan? Nah, oleh itu, jangan kemana-mana karena saya pasti drama politik Sabah belum lagi habis. Ini baru permulaan. Baiklah kawan-kawan, jangan lupa untuk like, share video ini, dan subscribe jika Anda belum subscribe ke channel ini. Kita jumpa lagi di konten yang lain. Salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Sekian saja semua. Terima kasih.